Hai, apa khabar kawan-kawan semua? Okey, kembali kepada Cap Ayam Channel. Okey, hari ini perkongsian saya adalah mengenai tayar kenderaan 4x4 ataupun kenderaan pickup truck. Perkongsian saya adalah mengenai jenis tayar. Mengikut pengetahuan saya yang saya pernah belajar, saya pernah Google, saya bertanya kepada kawan-kawan sepanjang saya menceburi bidang 4x4. Saya bukan orang lama lah, saya masih baru. Saya dalam beberapa tahun saja. Jenis-jenis tayar yang ada adalah yang saya tahu ada 4. Okey, yang pertama HT. HT bermaksud highway terrain. Maksudnya tayar kegunaan untuk highway, untuk jalan tar. Dia punya bunga rapat-rapat, dia lebih kurang macam tayar kereta biasa, kereta sedan, kereta wira. Okey, kemudian jenis yang kedua adalah jenis AT, orang panggil AT, all terrain. All terrain ni maksudnya lebih kurang macam 50% untuk off-road, 50% untuk jalan tar. Itu pendapat saya lah. Dan bunga dia besar sikit daripada highway terrain. Highway terrain dia nampak dia kecil bunga. Yang ni dia besar sikit. Lepas tu bunga dia tinggi sikit dia punya bunga daripada highway terrain. Bunga dia semakin lembut berbanding dengan highway terrain. Memang nampak bunga dia besar-besar tapi dia lembut, dia mudah haus. Kemudian tayar MT, jenis yang ketiga adalah jenis tayar MT. Tayar MT ni adalah mud terrain, penggunaan untuk di lumpur ataupun di tanah lah, lebih kurang macam tu. Pendapat saya lah, ia sesuai digunakan off-road dalam 80% ataupun 75%, dalam 20 hingga 25% sesuai di on-road. Maksudnya contohlah macam dalam satu minggu ada 7 hari. Kalau kamu ataupun saya menggunakan tayar itu 5 hari di tanah dan 2 hari di jalan tar, sesuai menggunakan jenis MT. Kemudian jenis yang keempat adalah XT ataupun Extreme. Extreme adalah digunakan oleh pengguna-pengguna pacuan 4 roda yang trip-trip yang mencabar macam Borneo Safari, Rainforest Challenge, banyaklah. Itu yang lokal, yang luar lagi banyak. Bunga dia sangatlah, jarak bunga antara bunga adalah sangat jauh. Bunga dia sangat lembut dan sangat cepat haus. Okey, kita masuk dalam panas. Okey, sekarang kita masuk ke dalam kereta. Di luar agak panas. Okey, bercerita tentang tayar lagi. Kali ini kita cerita tentang saiz tayar. Okey, pengalaman saya, tayar yang pertama saya guna ialah standard kilang lah. Biasanya kita akan dapat tayar jenis HT dan saiznya saiz 255, 65, 16. Tayar original adalah tayar HT, jenis HT, highway terrain. Kemudian saya tukar jenis AT, all terrain. Okey, tayar yang pertama saya tukar adalah jenis Hankook 83 Dynapro, Hankook Dynapro. Okey, saya menggunakan saiz 265, 75, 16. Tayar jenis AT, bila pertama kali tukar tayar AT, memang terus telefon bapak, jom pergi kebun. Kebetulan waktu tu hujan. Memang berbeza lah dia dari HT ke AT, berbeza bagi perasaan waktu tu. Bila waktu tu first time guna AT, memang excited nak pergi hutan, macam rasa hebat je. Pergi, kebetulan waktu tu hujan, tiba-tiba grip, memang bila bapak cakap boleh tahan tayar ni, boleh jalan dekat jalan tanah ni. Waktu tu rasa biasalah, masih noob, masih newbie. Saya guna on-road dengan off-road tak ada masalah lah. Tapi kalau heavy off-road memang tak dapat lah. Tapi sebab saya sewaktu tu adalah 265, 75, 16, memang tak ada beza dengan yang original. Jadi penggunaan dia sangat normal. Penggunaan minyak masih sama, kekuatan kereta masih sama, tak ada beza. Okey, semakin besar tayar, ia akan mengganggu kita punya kekuatan kenderaan, minyak, semualah, banyaklah dia akan kacau. Lepas saya guna AT,
saya cuba menggunakan tayar MT. Tayar MT pertama saya guna Maxxis Bighorn. Saya menggunakan saiz 285, 75, 16. Waktu tu memang wah, nampak besarnya tayar ni. First time tengok kan, first time. Sebelum ni tengok dekat kereta orang. Waktu tu first time guna, memang seronok lah umur tu. Tapi kalau kita nak guna saiz 285, 75 untuk kenderaan pickup biasa macam ni lah, macam Ford Ranger, macam yang lain saya tak tahulah. Sekurang-kurangnya anda perlu menaikkan kenderaan lah sikit lah, dalam 2 inci ataupun 1,5 inci lah, macam tu, baru dapat masuk ataupun fit tayar 285, 75, 16. Waktu tu first time guna memang nampak dia pasang, memang rasa handsome, rasa besar. Kebaikan tayar besar ni, first time saya tukar tayar besar, saya parking dekat satu tempat shopping mall ni. Lepas tu kereta saya waktu parking tu kena langgar dengan Myvi, bukan Myvi, Viva. Yang bestnya dia langgar, dia cun-cun dilanggar, dia nak parking sebelah tapi dia salah ambil side. Dia dilanggar, dia terlanggar saya punya tayar. Sebab tayar saya terkeluar sikit. Tayar besar ni menyelamatkan kita daripada kita punya body scratch ataupun apa bengkok-bengkok semualah. Memang tayar ni, sebab dia tayar terkeluar, jadi bila orang langgar tu kena tayar dulu. Viva tu dia punya bumper depan tercabut. Tayar saya masih elok lagi, tak ada apa-apa, tak ada calar, tak ada apa. Tayar besar ni dia ada kebaikan dan keburukan lah. Kebaikan dia nampak gah. Lepas tu dia nampak besar. Daripada ground clearance dia macam ketinggian tu, dia akan menambah lagi tinggi kenderaan anda. Kadang-kadang macam kita main off-road ni, kita memerlukan tinggian lah. Macam ada yang kawasan-kawasan yang ada memerlukan ketinggian kenderaan yang sesuai lah. Berbalik kepada tayar Bighorn, saya menggunakan tayar Bighorn 20,000 lebih kilometer, barulah tak juga habis bunga. Dia lebih kurang tinggal 40% lagi bunga. Tapi kalau kita menggunakan tayar MT ni dekat hutan ataupun dekat tanah tu, macam 2, 3, 4 tahun pun mungkin tak habis kot dia punya bunga. Tapi sebab saya menggunakan tayar MT tu, dari Sarawak sampai ke Sabah saya guna, saya heret lah, sampai Brunei saya heret semua, saya bedah semua. Dalam setahun tu 12 bulan saya guna, tinggal 40% bunga dia. Waktu tu saya malas nak rotate. Bila kita pakai tayar MT ataupun Extreme, seelok-eloknya ada mileage yang tertentu kita perlu rotate. Bila nampak bunga yang depan tu, bunga tayar depan tu tak berapa, kita rotate dengan belakang tu pula. Lepas tu bila tu bertukar-tukar ikut kesesuaian, ikut keadaan tayar. Penggunaan tak sama. Penggunaan kita macam ada yang guna kat memang 100% ada yang menggunakan dekat tanah. Dia lain-lain lah mileage-nya. Kita pandai lah tengok agak-agak macam bunga dia tak berapa betul tu, tukar, rotate. Sebab saya hari tu malas hentam aja. So tayar belakang memang cantik, tayar depan hancur. Lepas tu terjadi tayar cupping. Istilah dia cupping, saya pernah google dekat internet. Saya pernah google cupping. Nanti saya tunjuk dekat tayar saya punya tayar Extreme. Lepas tu rasa cornering dia lagi makan, dia lagi grip. Sebab saya guna MT, dia bila kita pergi hutan, dia tayar besar, lagi mencengkap, boleh tahan lah. Penggunaan minyak memang bertambah lah. Terus terang, penggunaan minyak memang bertambah bila kita guna tayar yang besar. Kemudian bila dia tayar besar, dia akan bekerja lebih lah. Bila bekerja lebih, minyak pun lebih lah. Bagi yang macam anda seorang yang berkira tentang minyak, tapi contoh macam minyak naik 1 sen pun nak kecoh, naik 2 sen, 3 sen nak kecoh, elakkanlah, jangan ikut trend tayar besar. Saya bukan cakap sebab saya tak kisah duit. Semua orang kisah tentang kenaikan minyak ni, tapi kita ni main hobi ni, mesti orang cakap hati mau keras. Kalau kau 1 sen pun tak nak rugi, tak payah ada hobi lah, duduk rumah macam tu. Lebih kurang lah, semua hobi dia ada kerugian. Macam jangan berkira sangat lah. Kadang-kadang kita kira kepuasan, ada masa kita kira kerugian, ada masa kita kira kepuasan. Kemudian kita cerita tentang tayar Extreme. Okey, ini tayar Extreme Ini tayar Extreme. Sorry kalau bunyi enjin, saya tak tutup enjin kereta. Ini tayar Extreme. Nampak dia punya bunga memang jarak lah, hampir dua ni. Lepas tu bunga tepi pun memang tepi ni memang tak pandai habis lah. Sampai bila pun tak pandai habis ha. Okey. Ini saiz dia adalah saiz 3
35 saiz 35 inci 12.50 16. Ini saiznya. Ini terbalik lah, terbalik. Okey. Saya nak kongsi. Okey. First saya guna tayar ni memang bunyi dia macam tu, memang sedap lah, sedap. Dia apa, smooth. Bunyi dia smooth je. Dia macam layan lah bunyi dia. Dia tak sakit telinga. Tapi once dia dah bunga tu kurang, lepas tu dia tak rata. Okey, tak rata tu dia masuk macam ni. Dia macam saya cakap tadi, tayar cupping. Nanti saya akan tunjuk lah dekat. Saya akan tunjuk apa yang saya pernah google. Tayar cupping, tengok. Dia macam ni. Dia ada tinggi, lepas tu dia terendah. Tu tinggi, rendah. Kalau tengok permukaan dia, tengok. Dia ada tinggi, rendah, tinggi, rendah. Nampak tak? Nampak tak? Dia tinggi, rendah, tinggi, rendah. Sekejap, mungkin sebelah sini saya. Biasa dia, sebelah driver dia cantik sikit, tapi sebelah penumpang dia memang dia nampak? Nampak tak? Dia macam ni bunga dia, tuan-tuan. Macam ni dia turun sikit, naik. Dia tak rata, makan tak rata. Kita menggunakan tayar MT. Biasa kalau dia macam MT lah, MT ke AT ke, biasa dia makan macam dia makan dalam. Dia makan dalam, dia biasa masalah elemen, ataupun dia makan tak rata bunga tu. Biasanya salah angin dia, salah terlampau keras ataupun terlampau lembut, kurang angin. Ataupun kadang-kadang kenapa bunga tayar tu makan tak rata, sebab masalah suspension, absorber ataupun coil spring dia mungkin tak center ke apa benda. Saya pun tak pasti, tapi saya pernah google benda masalah-masalah tu, sebab saya pernah mengalami benda tu. Jadi saya google lah. Lepas tu saya tanya kawan-kawan apa masalah, kenapa jadi macam ni. Tayar Extreme memang lagi cepat, tuan-tuan. Saya punya tayar, saya tunjuk. Ini tayar ni saya guna dalam 20,000 kilometer. Tapi tempat dia belakang, lambat sikit makan. 20,000 km tu, 20,000 km tu kira banyak lah tempat dia berjalan. 20,000 km, sebab saya guna lebih banyak on road daripada off road. Jadi memang makan lah, memang sedap lah dia makan. Depan lagi cepat. Dalam 10,000 km boleh habis lah haus. Memang haus. Apa saya nak kongsi sini, kalau boleh, bila rasa depan ni, tayar depan ni, kalau rasa dia bunga tak berapa, dia biasa dia akan bising, bunyi dia akan bising. Bila tak rata dia akan bising. Cepat-cepat rotate dengan belakang. Bila dah rasa dia macam lain sikit, bunga dia tak rata tu, tukar lagi, supaya penggunaan dia balance. Depan dengan belakang sama-sama habis. Macam saya belakang ni, tayar belakang ni, tayar tahun 2018 saya beli tu, 2018. Tapi masih mampu digunakan 2020 sebab dia kat belakang. Tapi yang tayar depan ni saya beli tahun lepas ni, tapi dah licin. Memang depan lagi cepat akan lah. Kalau boleh pandai-pandai lah rotate, ikut kesesuaian, ikut lah, bukan ikut malis sangat, sebab penggunaan tak sama. Kalau duduk kat hutan, rasanya 50,000 km pun dia boleh pergi kot. Dia boleh ada bunga lagi. Ni macam sekejap lah. Okay, kita masuk dalam, panas. Okey, lagi satu kelemahan tayar Extreme, sangat licin apabila hari hujan di jalan raya. Memang licin, sebab saya pernah beberapa kali memang hampir lost control. Tapi nasib baik ada traction control lah. Dia mengembalikan semula pusingan tayar kepada pusingan yang normal. Pulangkan semula lah. Itu kebaikan kenderaannya, ada safety features macam tu lah, ada traction control. Kalau anda pengguna tayar Extreme, jangan laju lah. Lagipun 4x4 ni, kenderaan 4x4 ni bukannya untuk laju. Dia untuk kita, kenderaan untuk masuk hutan ataupun aktiviti lain lah, selain pada laju. Dia bukan kenderaan untuk laju. Kalau nak laju, pergi beli kereta lain kot, mungkin lah. Itu pendapat peribadi saya lah. Okey, apa yang saya nak simpulkan di sini, kalau anda, saya ni bukan, saya tak menuju kepada yang otai-otai orang lama lah. So saya pun masih baru, jadi saya mungkin
pesanan saya kepada orang yang lebih baru lah. Mungkin yang baru bermula berjinak nak tukar tayar, gunalah tayar yang sesuai. Kalau anda memang duduk dekat hutan, dekat pijak tanah je, gunalah tayar ekstrim macam mana pun memang lama bertahan. Tapi kalau anda macam saya, penggunaan saya mungkinlah kemungkinan 90% adalah di jalan tar, 10% saja saya menggunakan tayar di off-road. Sebab saya hanya pergi off-road hanya untuk hobi, trip. Tapi kalau anda nak menggunakan tayar ekstrim ataupun MT, jika anda ada kenderaan kedua, contoh kenderaan yang menggunakan tayar ekstrim ni adalah tayar untuk pergi hutan. Kemudian kalau pergi bekerja ataupun penggunaan seharian, anda ada kenderaan lain, okey, tak kisah. Tapi kalau macam saya menggunakan kenderaan ni pergi hutan, kenderaan ni jugalah saya pergi bekerja, pergi berjalan, penggunaan seharian. So memang tak sesuai untuk saya. Jadi plan lepas PKP ni memang kita tukar lah. Kita tukar tayar apa, kita tengoklah nanti mungkin saya akan buat review juga tayar baru nanti. Kalau boleh tuan-tuan dan puan, bijaklah memilih saiz tayar anda, bijaklah memilih jenis tayar anda. Sebab semua tu akan, orang kata, benda tu akan memberi kesan kepada duit poket anda, ataupun telinga anda, ataupun perasaan anda. Ya, duit poket ni kalau anda terpaksa beli tayar selalu, memang koyak lah. Telinga ni kalau macam dah salah guna tayar, macam saya guna tayar ni tapi saya duduk on road je, tapi guna tayar ekstrim, memang pecah telinga lah. Dengar bunyi apa, kalau laju dah bunyi macam big bike dah, bunyi motorboat dah bunyi dia. Okey, pilihlah tayar sesuai. Okey, ini adalah perkongsian saya mengikut pengalaman saya. Mungkin pengalaman anda lain, mungkin apa yang saya sampaikan ada yang silap, ada yang tak kena. Okey, boleh betulkan saya, boleh komen di bawah. Anda boleh komen apa kesilapan saya, apa yang pernyataan saya yang silap mengenai tayar. Hari ini saya hanya kongsi tentang jenis tayar, saiz dan kebaikan keburukan jenis tayar. Apa-apa pun, jangan lupa tekan like. Jika anda rasa video ini bagus, boleh komen dan subscribe channel saya, Cap Ayam Channel. Bye bye.